Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada kaum Muntazim Mahkamah Madau. Nama saya Nasha Rahana binti Sahabudin, nombor pendaftaran 03TPR20F216. Hari ini saya akan menerangkan tentang masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar. Okay. Ini merupakan isi pembentaran saya pada hari ini, terdiri daripada definisi kerja berkumpulan, kelebihan kerja berkumpulan, faktor berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar, kesan jika berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar, dan akhir sekali adalah langkah untuk mengelakkan berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar. Yang pertama, kita akan masuk kepada definisi kerja berkumpulan. Okey. Kerja berkumpulan didefinisikan sebagai pendekatan kepada kerja berpasukan untuk mengenal pasti segala kekuatan dan kelebihan kesemua ahli, mengembleng segala elemen positif dan menggabungkannya sebagai satu punca tenaga yang baru. Seterusnya kita akan masuk kepada kelebihan kerja berkumpulan. Antara kelebihan kerja berkumpulan adalah menjimatkan masa, kurang tekanan dan kualiti yang baik. Okey, apa yang dikatakan dengan menjimatkan masa adalah kerana apabila kita bekerja secara berkumpulan, kita dapat membahagikan kerja masing-masing. Jadi perkara ini boleh menjimatkan masa berbanding kerja berindividu, di mana kita kena buat semua kerja dengan sendirinya, dan sekaligus perkara ini dapat mengurangkan tekanan seseorang individu. Dan kerja berkumpulan ni akan memberikan kualiti kerja yang lebih baik berbanding kita bekerja sebagai individu. Seterusnya kita akan masuk kepada faktor berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar. Ramai pelajar yang mempunyai masalah pelaksanaan kerja berkumpulan ni lah. Sebab apa berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar ni adalah ada 3 faktor yang utama lah. Yang pertama, sukar dan tidak dapat fokus kepada kerja sepenuhnya, tidak sependapat dan berlakunya konflik, dan tiada semangat berpasukan dalam diri ahli kumpulan. Okey, untuk faktor yang sukar dan tidak dapat fokus kepada kerja sepenuhnya tu, dia kerana apa? Sebab apabila kita melakukan perbincangan, melakukan perjumpaan untuk berbincang untuk kerja berkumpulan ni, dia akan jadi sukar dan tidak dapat fokus kepada kerja sepenuhnya lah, sebab dia diganggu oleh kesekitaran ataupun perkara-perkara lain. Dan seterusnya, tidak sependapat dan berlakunya konflik kerana apabila lain individu, lain pendapat, dan dia akan menjadi masalah apabila salah seorang daripada ahli kumpulan tu tak dapat menerima pendapat orang lain dan tidak dapat mencapai sependapat dan kata-kata sepakat untuk satu kumpulan tu. Maka dia akan berlakunya konflik dan mungkin menyebabkan pergaduhan lah. Dan faktor yang terakhir adalah tiada semangat berpasukan dalam diri ahli kumpulan. Kalau ini berlaku disebabkan salah satu ahli kumpulan ataupun beberapa orang ahli kumpulan lain lah tiada semangat berpasukan dalam diri sendiri, yang mereka mengatakan berfikiran, bersikap sombong, pentingkan diri, dan diorang lebih bersikap individualis. Seterusnya, kesan jika berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan dalam kalangan pelajar. Okay, apa kesan dia jika berlakunya masalah pelaksanaan kerja berkumpulan ni? Yang pertama, kerja tidak dapat disiapkan dengan sempurna kerana faktor tidak sependapat dan berlakunya konflik tadi. Jadi apabila tiada sependapat dan berlakunya konflik antara ahli kumpulan, maka kerja yang disiapkan tu tidak dapat dilakukan dengan sempurna sebab berlakunya rancangan idea-idea dan kualiti hasil kerja yang dihasilkan adalah teruk. Okay. Yang seterusnya adalah kerja tidak dapat dihantar tepat pada masanya. Ini berkait dengan faktor sukar dan tidak dapat fokus kepada kerja kerana bila
berjumpa lebih cenderung untuk melakukan kerja lain apabila berkumpul untuk melakukan perbincangan kerja kumpulan ni. Jadi kerja yang perlu dilakukan tidak dilakukan pada masa yang tertentu, masa yang ditetapkan, dan akhirnya kerja tidak dapat dihantar tepat pada masanya. Kalau kerja dapat dihantar tepat pada masanya pun, ia akan balik kepada kesan yang pertama tadi, kerja tidak dapat disiapkan dengan sempurna dan kualiti hasil kerja yang teruk, sebab mereka seakan menyiapkan kerja tu hanya dengan melepaskan batu di tangga. Okey, dan akhir sekali adalah perbalahan dan ketidakpuasan hati antara ahli kumpulan kerana faktor tiada semangat berpasukan dalam diri ahli kumpulan. Sebab ada ahli kumpulan yang berfikiran dan bersikap pentingkan diri. Mereka berfikir bahawa kalau aku tak buat pun, diorang macam-macam mana pun diorang akan buat sebab benda ni berkumpulan dan dapat markah kan. So kalau tak buat, maka diorang pun akan terjejas. So macam-macam mana pun diorang akan buat kalau aku tak buat. Itu perkara yang perlu dielakkan lah. Kerana tiada semangat pasukan dalam diri ahli kumpulan ni lah yang akan menyebabkan perbalahan dan ketidakpuasan hati antara ahli kumpulan. Okey, yang seterusnya kita akan masuk kepada langkah untuk mengelakkan berlakunya masalah pelaksanaan kerja kumpulan dalam kalangan pelajar. Okey, ini perlu diambil beratlah oleh semua pelajar untuk melaksanakan sebelum melaksanakan kerja kumpulan, semasa melaksanakan kerja kumpulan dan selepas. Okey, yang pertama adalah membuat perbincangan dengan lebih kerap dan teliti. Okey, ini untuk kita kata berbalik kepada faktor kita tadi yang tidak sependapat dan berlakunya konflik. So, bila kita membuat perbincangan yang lebih kerap, kan, jangan buat perjumpaan tu hanya sekali, perbincangan tu hanya sekali. Jadi dia akan berlakunya tidak sependapatan dan konflik. Jadi pelajar ni perlu membuat perbincangan dengan lebih kerap. Okey, teliti masalah-masalah yang tertentu, bagi pendapat, bincang elok-elok. Maksud masalah tidak sependapat dan berlakunya konflik itu dapat dielakkan lah. Yang seterusnya adalah menetapkan matlamat sebenar perjumpaan. Okey, ini untuk mengatasi faktor suka dan tidak dapat fokus kepada kerja sepenuhnya. Okey, apabila pelajar perlu menetapkan matlamat sebenar perjumpaan mereka, iaitu untuk melakukan perbincangan untuk mendapatkan kata-kata sepakat daripada semua ahli. Jadi perjumpaan tu perlu dilakukan dengan baiklah, dengan teliti. So jangan buat perjumpaan lebih mendahulukan perkara yang lain dulu, perkara yang tidak penting seperti media sosial, persekitaran. Pastikan persekitaran perjumpaan tu selesa lah, iaitu lebih kepada tenang, sunyi, supaya tiada gangguan-gangguan yang boleh mempersongkan penetapan matlamat sebenar perjumpaan kita tu. Okey, yang terakhir adalah saling membantu dan menasihati antara satu sama lain. Okey, yang ni kenalah pentinglah dalam pelaksanaan kerja kumpulan ni. Yang menerima nasihat pun perlu ikhlas menerima nasihat tu dan cuba berubah diri. Kadang-kadang untuk saling membantu dan menasihati antara satu sama lain ni untuk faktor tiada semangat berpasukan dalam diri ahli kumpulan. Mungkin kadang-kadang kita bukan nak gaduh, bukan nak macam nak bermasam muka, tak nak macam tu dah tidak perkumpulan. Jadi dengar nasihat orang. Kalau orang yang beri nasihat tu terima dan cuba ubah diri kita tu. Okay. Jadi ia akan mengeratkanlah hubungan ahli kumpulan kan. Tak adalah yang bermasam muka, yang nak bergaduh. Yeah. Ini merupakan sumber rujukan saya untuk pembincangan saya pada hari ini. Ada 2 saja. Okay. Sekian, terima kasih.